Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wa lantisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur atas nikmat Islam yang Allah bagi. Dan kita nak beriman dengan Islam ni, mau tak mau kita kena beriman lah. Kita nak beriman, mau tak mau kena beriman. Beriman sebagaimana yang kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sendiri kata kat diri kita, kita akui diri kita tak ada Tuhan aku akan sembah melainkan Allah. Macam mana cara kita nak sembah Allah? Macam mana kita nak sembah Allah? Macam mana kita nak hindarkan diri kita daripada syirik? Tak lain dan tak bukan kita mengucap wa anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, kita kata Rasul tu dia sebagai pesuruh Allah. Jadi kita nak sembah Allah, kita nak beribadat pada Tuhan melalui siapa dia? Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau tak mau kita sendiri, Allah kata anak sayang dekat aku, anak suka dekat aku, kita nak sembah dekat Allah. Mau tak mau kita kena ikut Nabi SAW. Apa yang Nabi buat mai, dia buat mai daripada Allah Ta'ala. Jadi kita ikut agama tu, agama Islam. Maraditu lakumul Islam madinan. Aku Tuhan, aku cuma redha hidup hampa dengan Islam yang ada aja. Kalau hampa buat selain pada Islam, aku tak mau. Dan jangan istihza dengan aku, jangan perli aku. Nanti saat semayang, nanti saat buat yang tu yang ni, bila orang tegur kita, ni bukan Islam, tak apalah, sikit-sikit apa salahnya, dunia. Itu semua nama dia istihza. Dan Allah bagi peluang kita kenal agama, kenal semayang, boleh tak makan tak minum kerana Allah puasa. Dan Allah nak kita istiqamah lah. Tiba-tiba dalam keadaan duk semayang mengaji tu, kita perli pula Allah, kita terkeluar dari jalan dia. Kalau kita tak sedap tu lain, tapi kita sedap. Ni maksudnya kita ria-ria kita buat benda-benda yang Allah haramkan, benda-benda yang Allah tak suka, kita ria-ria kita buat. Kita kena tahu apa nama, di situ Allah tak mau pandang kita. Allah kata hampir li aku, hampir li aku dah bagi kat Islam, hang buat, tapi hang tak buat bersungguh. Hang jangan mimpi semua amal ibadat yang hang buat tu akan tolong hang esok ni. Semua amal ibadat hang nanti lari di perbatang tubuh hang masuk syurga. Hang sendiri kosong, tak ada apa. Yang menyebabkan amalan jahat hang akan tolak ke neraka. Jadi kita yang main kuliah ni, selalu kita kena beringat macam tu lah. Kita jangan kata aku semayang tapi okay, minum tak ada, sikit-sikit lagi. Semua tu tak ada keberhasilan, tak ada, dia takkan nampak apa pun. Tapi kita tak boleh cerita pula kepada orang-orang yang baru kena beragama cara cakap macam ni. Ini cakap dengan orang yang macam-macam kita terdedah 24 jam suruh cakap. Saat ni pagi pun nampak lah, saat ni malam jumpa sekali lagi pun nampak lah, besok buat forum pun nampak lah. Orang ni mendengar hati kata orang yang selalu pujukkan hati dan mau ke agama. Bila kita ada semangat macam ni, kita kena tolak ke depan diri kita sampai kita boleh hilang penyakit-penyakit dosa-dosa ni. Dosa tak ada, benda-benda tak, benda syubhat tak ada. Doa antara-antara antara-antara ni tak ada, baguslah, alhamdulillah. Dengan kita solidnya iman tu, fuadak, dia kata hati kita, qalb ni duduk di luar, fuadak dalam hati, nak melalui hati ni 6 langkah kalau kita mengaji tasawuf kan, sampai fuad, sampai berasa. Wa yusabbitu bihi fuadak, aku nak tetap benda dalam. Sampai di hati kita terasa macam mana? Allahu Akbar, ada pukul 5 dah terbangun sembahyang, Allahu Akbar dah masuk dah,
Hati kita sampai rasa macam tu. Hari ni aku duduk saja. Hari ni aku tak baca Quran lagi lah. Minta Allah bagi saat ni kokok Zuhur kan, sihat sikit. Nak pegang-pegang sikit lah lepas Zuhur. Nak baca sikit setengah jam kan, nak baca sikit. Kita boleh ada sampai kawalan diri kita macam tu, dengan arti kata nafsu jahat kita sudah luntur daripada batang tubuh kita. Dan kita sendiri tak, qarin kita pun dah lemah. Hasutan benda jahat ni jarang kat diri kita. Dengan arti kata qarin kita dah angkat tangan dah. Dah tak boleh buat apa. Kalau macam tu kedudukan kita, esok ni kita mati, saat-saat sakaratul maut, muka kita ceria, muka kita ceria, nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang kan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang saja bila berhadapan dengan sakaratul maut, dia tak sedih. Tapi Nabi cerita berkenaan dengan orang yang tak bersedia nak menghadap Tuhan ni. Mak sedih lah, mak takut. Tapi mak jangan takut mak. Bila dia sebut macam tu, kita kena tenang. Pasal dia tak cukup. Dia nampak ada bayangan tempat dia nak pergi ni, dia memerlukan masa yang banyak untuk dia buat kerja. Nampak tak? Mak takut lah, doakan mak. Jangan tinggal mak, jangan tinggal mak. Ni kalau rantai labung mak tu habis kan. Otak dia tak boleh tumpu kepada ni. Dia nak tumpu buat rumah dia. Apa macam mana? Macam mana cucu mak? Mak dah sakit mak. Mak tengok mak. Cucu lah. Dia pergi sekolah belum? Mak, tak apa di sekolah mak. Nampak tak? Sebab bila orang yang selalu otak dia serabut dengan dunia ni, sampai di akhir hujung kita tengok dia tak boleh fokus untuk menghadap dengan Tuhan. Walaupun malaikat mai untuk nak iring dia tak mau dah. Yang dia nampak semua ketakutan belaka. Dia duk nampak dah, dia sendiri sedar tentang diri dia, mau tak mau dia akan tinggal dunia ni. Badak. Pasal tu kuliah-kuliah kita ni adalah kuliah yang manfaat, akan tolong kita. Kuliah ni lah akan bantu kita duduk di rumah tak tahu apa. Bila main di kuliah dia detik sikit. Dia katok hati kita untuk, ya Allah aku ni, nampak aku nak jadi apa. Sekurangnya kita maulah kuliah-kuliah kita duk mengaji ni terus istiqamah. Bila kita istiqamah, orang nak pi rumah kita pun kita seronok. Orang tahu kita ni jenis istiqamah dengan agama, dia tak akan buat benda yang tak elok. Kalau kunuri kenara pun dia benda elok. Ni kalau kita orang yang tak istiqamah, kita orang pi rumah kita, orang tahu kunuri kenara, dia mesti kalang kabut. Tak Islamik. Cuma nak bagi makan orang ya. Hukum ke, hakam ke, kemudian apa pun pasal orang nak mai, kami nak ikut cara orang, bukan ikut cara agama. Nak ikut cara agama ustaz, tak ada siapa mai. Kadang kita yang mengaji cakap macam tu. Terlalu sangat ikut agama, tak ada siapa nak mai pun tak ada, nak kawan pun tak ada, apa pun tak ada. Cuma Nabi sendiri kata, Quran sendiri fa qalilun yashkurun. Aku Tuhan dengan hamba aku, manusia dengan aku pun sikit, Allah kata. Manusia ambil harta aku banyak. Harta aku ni dia ambil banyak, dia mau yang tu, dia mau semua dia mau. Tapi dia nak pulang kat aku sikit sangat. Allah sendiri sebut. Jadi kita tak rasa pelik pasal Tuhan sendiri cerita bagi pihak diri. Faqalilun yashkurun. Sikit sangat yang akan syukur dengan aku. Sikit sangat yang sedekah untuk aku. Sikit sangat yang ingatkan aku. Ini semua nampak tak? Allah cerita. Pasal tu kita tak rasa pelik, pasal kita terlalu ikut agama, kita akan dipandang. Tapi tak apa, alhamdulillah ya, orang yang tak mau kita ni orang tak ada agama kan? Alhamdulillah lah. Terlalu kuat dengan agama, adik-adik jangan duk pergi rumah sangat. Dia ni semua tak boleh. Alhamdulillah kita dipisahkan oleh keluarga yang tak senonoh. Tapi silaturahim kita kena jaga. Abang tetap abang, adik tetap adik. Namun bila dia menjurangkan, dia ada satu jurang dengan kita, alhamdulillah. Alhamdulillah sangat-sangat. Pasal apa? Pasal Allah sendiri yang jauhkan dia. Buka satu pintu dekat Tok Khadimah, ya Allah. Tok Khadim ni ada berkat. Sekarang nampak wajah dia ada keberkatan. Tengok Allah Fatih. Buat dia lesih ke tadi? Mana? Bawa habis? Jangan pegang saat ni, melelon dia lesih darah dah. Tu ada kesan darah dekat baju ni. Itu bukan dia lesis. Oh,
Pencelo. Rumba thanks. Okay. InsyaAllah kita buka bab apa hari ni kita mengaji. Tentara tunggu ni lah. Pas pelayan Rasulullah kan 151. Kita Ustaz dah tengok tahap umur macam ni, Ustaz seronok. Ustaz punya spek tak apa spek. Kita sama-sama jiwa spek. Boleh? Berarti spek mata Ustaz sampai ketua boleh tahan. Aku pula tak nampak. Jaga Ustaz dulu kan. Allahumma kabir. Mudah-mudahan kita kadang-kadang main program macam ni, kita jangan buat satu program yang tough untuk orang dapat agama. Ada program kita buat, orang nak buat lah ni pun pelik-pelik dah. Agama dalam televisyen dah pelik-pelik. Kita tak mau program kita yang tak ada rahmat. Nampak ada program kita apa nama, gempar apakah, Gazawa apa? Extravaganza, extravaganza yang kita panggil apa nama, Azmi kan, yang buta tu kan, Extravaganza kah? Nampak tak? Dia gegar Extravaganza. Tak lama lagi kita buat gegar Mufti Syafi'i, Dewan Syafi'i akan kita buat macam tu insyaAllah. Program-program hari ni kita tengok gegar macam tu. Di situ ada ustaz-ustaz, kalau boleh tak elok ustaz-ustaz yang berkuliah pun hadir dengan boleh katakan 2/3 bentuk dum, aku ingat pada Tuhan dengan dum-dam kita tengok, automatik jiwa dia tak ingat kat Tuhan, cuma gerak aja. Jiwa kita tengok ataupun tak automatik. Dan majlis tu tak ada rahmat apa pun. Majlis yang ada rahmat, dia menitik air mata pun bukan atas dasar atas biasa-biasa. Bukan nak kata saya begitu, kan ada saya begitu sedih bila mendengarkan kata-kata itu. Mempada kata apa? Kamu tidak kata apa-apa pun kan. Nampak tak? Oleh sebab tu kita tengok lah ni yang program kita risau. Lah ni pelibatan ustaz. Nampak tak? Jadi alhamdulillah lah kita tak terlibat dengan lah ni macam-macam lah ni. Perkumpulan tu lah, kumpulan nak dengan cara nak tarik muda. Buatlah dengan cara apa pun, selagi mana benda tu ada bentuk larangan agama, dia tidak mendatangkan hasil dan keberkatan dari segi dakwah. Semua para nabi ajak wa'budallah wa la tusyriku bi syai'a. Semua nabi dan rasul dah ajak sembah Allah, sembah Tuhan ni, berdakwah sembah Tuhan ni mengikut cara resipi orang dulu, para nabi-nabi, rasul-rasul. Kita tak boleh guna ke teknik yang nak tarik dengan cara buatlah tarik macam mana pun, jiwa muda ni tidak akan tersentuh dengan agama. Kadang-kadang tak boleh buat cara konsep macam tu. Kita buat cara macam ni, sembah bebas, sembah dengan dia yang tidak ada unsur muzik, tak ada unsur tak senonoh. Memang bukan senang. Macam Ustaz sendiri pernah pergi dengan Makizan kan, jenis slot-slot londeh tu, okey, Makizan boleh, tapi jiwa Ustaz masuk sat je, aku dah pening dah. Nampak tak? Jiwa Ustaz sendiri, nampak tak? Macam Makizan boleh, Ustaz Alim kata dia pun nak join kan, ambil lah Ustaz. kan bagus tengok orang, tapi jangan ada di situ ada unsur apa nama, perkataan-perkataan yang khurafat. Kami ini yakin dengan cara kami ini yang menyebabkan kami sihat. Cara tu cara cakap like ni, dengan kami buat riyadhah ni lah kami sihat. Tapi kalau kami nak semayang saja belum tentu sihat. Cakap tu keluar pada kaedah. Kadang-kadang duduk tengok kan, ya kami sihat kalau kami semayang saja belum tentu. Tapi kalau kami buat exercise ini, ya kami banyak potensi batang tubuh kami kerana yang kami buat program riyadhah kami. Itu ada bentuk-bentuk yang terlalu teruk. Lah ni pula kan di Indonesia buat satu program supaya kita beribadat kepada Tuhan. Semayang nak jadikan khusyuk, seronok, anak muda semayang ada muzik. Tengok dah. Lah tambahkan Allahu Akbar. Lepas semayang, Ustaz baru tengok program semalam, program yang tengok dalam televisyen kan, baru tengok semalam aktiviti yang ada dekat Indonesia hari ni, pasal muzik untuk tarik apa nama budak-budak semayang. Dia semayang Allahu Akbar,
Budak tu semayang tak nak. Kita kata apa benda ni nampak tak? Tujuan ni nak tarik. Jangan buat macam tu kan. Cara-cara macam tu duk main tak elok. Kita takut semua yang duk dekat Indonesia ni dah dimasuk satu demi satu. Kita duk tiru dah. Cara hafalan Quran sana kan, budak-budak latih budak apa bagus program hafalan Quran. Tapi cara tu nampak tak? Datang-datang dengan muzik dah tak ni perempuan tu tak boleh. Dia di sana dah jadi nampak cara tepuk-tepuk bila apa Quran sikit satu tu tepuk berhenti pula. Dia duk main. Ini yang Yahudi target supaya kita tak boleh nampak Islam yang penuh, yang sempurna, Islam yang ada cacat, tidak dapat bantuan daripada Allah. Islam ni syumun kan, Islam lengkap. Maka kita ikhtiarlah. Pasal tu kita nak main kuliah ni, yang nak main mengaji selalu ni, cuba kita jadikan semua ilmu pengajian kita ni menuju kepada kesempurnaan Islam yang ada kat diri kita. Kesempurnaan sampai kita tak buat benda tak elok. Cuma kerana terlambat semayang tu dosa kita. Tapi kita tak buat satu benda, kita tak cipta dosa tu. Kita yang buat parti tu kita. Yang main kuliah kita. Kita juga buat satu apa nama program tak seronok kita. Kita juga anak-anak ajak anak kita apa nama cucu kita pergi dekat hotel mandi dalam keadaan campur lelaki perempuan kita. Jadi orang tak nampak keberkesanan ilmu yang kita ada tu boleh didik orang lain. Malah ilmu kita orang boleh join. Tak apa, dia ni ustaz okey, dia ni bapa aku walaupun mengaji agama tapi dia terbuka, nampak tak? Bila kita buat macam tu, orang kita terbuka lah, bagus lah. Sedangkan kita pada di sisi Allah Ta'ala istihza, kita perli Allah Ta'ala, kita mempelekehkan Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi selalu kita kena minta ampun, bertobat dengan Allah Ta'ala atas perbuatan kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Datuk Bendahara, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang diri Nabi. Abu Hurairah kata, aku nak cerita tentang diri Nabi, fima yahki an rabbih, yang mana Nabi SAW cakap tentang apa nama, nak riwayatkan daripada Allah. Abu Hurairah kata, aku nak cerita tentang Nabi, dan Nabi pula nak cerita satu riwayat yang datang daripada Allah Ta'ala. Ni hadis kursi. Tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha tinggi ni, qala, apa dia kata, aznaba zamban abdun, aznaba hamba aku telah buat dosa, hamba aku telah buat dosa. Allah kata, tengok, hamba aku buat dosa. Faqala, bila dia buat dosa, dia kata apa? Allahumma firli zambi. Dia buat dosa, Allah kata, tengok hamba aku, dia buat dosa, terus dia kata, Allahumma firli zambi. Tuhan aku, ampun dosaku. Tuhan aku, ampun dosaku. Bila kita ada dosa, kita kata macam tu, Allah Ta'ala kata, faqala Allah tabaraka wa ta'ala, berkatalah Allah Ta'ala, Allah habak bersemua malaikat. Allah cerita apa? Adnaba abdi zamban, tengok hamba aku buat dosa. Allah kata kat malaikat semua ni, Allah kata apa? Adnaba abdi zamban, tengok hamba aku buat dosa. Fa'alima anna lahu rabbak, dia buat dosa, dia tahu dia ada Tuhan. Dia buat dosa, dia tahu ada Tuhan. Dengan dia tahu ada Tuhan, yaghfiru dzamba, dia tahu Tuhan inilah yang akan ampun dosaku. Wa ya'khudhu bi dzambi, dan dia tahu dengan dosa dia tu akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, pasal tu dandan dia sebut Allah, ya Allah ampunkan dosaku. Bila kita ada dosa, bila kita minta maaf, kita minta ampun dekat Allah Ta'ala, Allah kata, tengok hamba aku ada dosa. Dia sedar yang dia ni apa? Dia sedar yang dia ni ada Tuhan. Pasal tu dia minta ampun dengan aku. Allah sonok, ya Allah, bila mana. Pasal tu jangan tunda-tunda. Kita buat dosa ni jangan tunda-tunda. Summa ada, dia ulang balik dosa dia. Semalam, hari ni dosa, ya Allah. Nampak tak, kita pergi pukul cucu kita, pukul sampai dia ketak-ketak. Dosa saja, Ustaz. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Ni aku pukul dia bukan atas dasar nak didik dia, kemarahan aku. Kadang-kadang seorang bapa pukul anak dia, duk didik darah nak itu bukan di kategori mendidik.
Kita mendidik, kita sedap yang kita pukul tu untuk dia. Kita dipukul dia, kita sedap. Yang kita pukul ni atas dasar mendidik. Tapi ada kadang-kadang mak bapak pukul, geram dah. Duk kata kat dia, masuk. Aku kata. Alamak. Masuk yang ketiga tu, dia naik temperature. Nampak? Yang tu emosi dia. Dan dengan masuk tu. Yang tu kategori dosa tak? Dosa. Kita kena tahu tak mana apa tak. Kadang-kadang bila yang mana tak dosa, kita pukul tak dasar mendidik dia. Semayang apa tak? Semayang. Dia tak rasa apa-apa, bukan tekanan. Kadang-kadang ustaz pun geram dengan Aiman. So dah sampai subuh dia buat. Dia bangun, dia pergi kat pancok, dia berdiri. Dia tutup mata. Ambil wuduk, dia berjalan pelan. Kita tunggu dia berjalan lama. Elok dia berdiri pula apa nama? Allahu Akbar, dah sejadah, dia berdiri lama. Berdebung bagi dandan dia bernama, dia semayang. Pasal kita sejak dia ambil wuduk lagi, kita marah dah. Kemarahan dah. Berarti kita sebagai pendidik tak ada sabar yang tinggi. Dan pada sebagai pendidik, dia kena sabar. Ya ustaz, memang sikap marah ustaz tinggi. Ni ustaz pesan sikit, pesan lambat je naik dah, nampak tak? Dia bila naik depan aku, nampak tak? Jadi kadang-kadang kita jadi pendidik bukan senang. Okey, dosa saja. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, ampun dosaku. Hang bagi dekat aku anak sebagai amanah untuk jaga, bukan aku dera dan pukul. Ampun dosaku. Bila kita sebut macam tu, ya Allah, Allah, kita akan rasa sedikit ketenangan. Bila kita mengadu dosa kita pada Allah, dia turun. Sebab kita mengamuk, Allah ampun, astagfirullahaladzim, automatik suruh turun. Kalau mimpam darah, dia turun. Rupanya dosa kontak dengan Tuhan, cerita kat Tuhan. Tuhan iklankan semua makhluk. Dia, ya Allah, hamba aku ni, walaupun dia ada dosa, dia sedar dia ada Tuhan. Dia minta ampun dengan aku. Dia tak, akulah yang akan ampun dosa dia, dan aku akan ambil hukuman terhadap dia. Dia tahu aku ni. Nampak tak? Tuhan seronok. Summa ada. Lepas tu dia buat lagi. Hari kedua esok buat lagi pula dah. Fa'adnaba, dia lakukan dosa pula. Dia kata ulang dosa. Faqala ay Rabbi ghafirli. Mai hari kedua pula dia kata, ampun dosaku ya Allah, zambi, ampunkan dosaku ya Allah. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, berkatalah Allah Ta'ala lagi, aznaba abdi zamban, hamba aku buat dosa. Fa'alima anna lahu rabba, dia tahu dia ada Tuhan. Yaghfiru dzamba, dia tahu Tuhan ni akan ampun dosa dia. Wa ya'khudhu bi dzambi, Tuhan ni lagi yang akan ambil tindakan hukum terhadap dosa dia. Thumma ada, lepas tu dia buat lagi pula, dia ulang lagi dosa lagi. Fa'aznaba, tu dia kata lagi, ya Allah Tuhan, dia kata apa? Rabbi ghafirli, Tuhan aku ampunkan dosaku ya Allah. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, berkatalah Allah Ta'ala, aznaba abdi, hamba aku buat dosa, zamban fa'alima anna lahu rabba, dia tahu dia ada Tuhan. Yaghfiru dzamba, dia tahu Tuhan ni lagi yang akan ampun dosa dia. Wa ya'khudhu bi dzambi, dia tahu Tuhan ni lagi yang akan hukum terhadap dosa dia. Qad ghafartu, kata Allah. Berapa kali pun hang angkat tangan, mulut hang minta ampun, aku Tuhan, qad ghafartu li 'abdi, qad ghafartu li 'abdi, aku ampunkan dosa hamba aku ni. Yang kata ampun dosa ya Allah, falyaf'al ma sya', hang buatlah banyak kali dosa sekalipun, aku Maha Pengampun. Dengan arti kata rahmat Allah Ta'ala luas. Allah dah bagi kita peluang lagi. Nampak kita nak baiki diri kita, Ustaz, kami bukan malaikat. Betul, kita bukan malaikat. Namun dosa kita sentiasa nak baiki diri, sentiasa nak bagi jadi sempurna sebelum kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Tak ada apa dah. Bila kita duduk lama-lama di dunia rasa boring, tak ingin nak ubah di dunia lain. Tapi kita kalau berjaya di sini, di sana kita akan lega. Di sini kita penat sikit. Penat kerana Allah. Kita buat kerja kerana Allah. Kalau oleh Allah, ya Tuhan, kalau iman yang ada mendalam, dia akan tolong kita, nampak tak? Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala dengan banyak kita beristighfar. Allahumma amin. Datuk Bendahara, kita kembali pada kitab balik. Kitab kita kuliah macam biasa pada hari minggu ketiga pada hari Rabu. Tapi pasal semalam ada forum dengan
Mufti Dewan Syafi'i, maka ditunda pada hari ini. Jadi malam ni kita ada apa? Kita ada kuliah di DIS kan, di Dewan Syafi'i, di Dewan Syafi'i Mustalah Hadis, insya-Allah. Datuk Bendahara, mari kita sembang-sembang berkenaan dengan apa nama? Siapakah khadam Nabi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima? Kalau yang masyhurnya Ibn Qayyim Al-Jauzi memang terkenal ulama tu 5. Tapi di sini banyak, nampak tak banyak. Kita ambil yang 5 tu yang asas, insya-Allah. Falyatafaddal masykuran Fadilatul Syekh Ali Pana yang pertama. Layan beliau Khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. di dalam mereka adalah Anas bin Malik yang bertugas mengurus keperluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Sepatutnya ustaz kena duduk di depan ahli forum yang ketiga, kan? Ahli forum yang ketiga, kan? Ustaz duduk depan, ustaz lagi bagus. Mari kita mungkin. Okey. Selamat datang ustaz. Ustaz, bila kita duduk lama-lama kita lapar tak makan, insya-Allah. Okay. Terima kasih ustaz duduk dalam kuliah. Di sini dia sebut berkenaan dengan khadam Nabi. Ibn Qayyim Al-Jauzi memang terkenal dia akan bubuh 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang terkenal sangat-sangat ni adalah 5 lah, kan, yang tulis dalam kitab-kitab semua. Ibn Qayyim Al-Jauzi bagi tahu kat kita, khadam Nabi yang pertama sekali adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Buku ni dia tulis ringkas sangat-sangat. Jadi kita share maklumat-maklumat yang sahih berkenaan dengan khadam Nabi yang pertama adalah Anas bin Malik. Kita tak nafikan, walaupun apa-apa sirah-sirah duk cerita nubala dan banyak. Khadam Nabi yang pertama adalah Anas bin Malik. Mak dia kita kenal Ummu Sulaim. Kalau salah betul ustaz, jangan kekalkan kesalahan aku. Okay. Mak dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni seorang wanita yang bila dengar saja berita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampai di Madinah, punya seronok, terketak-ketak lah, tergedik-gedik, nampak tak? Kita pun kena macam tu lah. Dia belum nampak lagi Nabi, tapi itulah Allah nak bagi hub, kata sayang kat Nabi. Bila kita kenal orang tu, bila kita sayang orang tu, kita sanggup beramal dengan semua amalan dia, amalan Nabi. Tapi kalau kita tak hayati betul-betul, kita tak kenal apa dia Rasulullah, kita tak sayang kat Rasulullah, mustahil kita akan beramal dengan amalan Rasulullah. Jadi kita ni yang beramal dengan sunnah Nabi SAW, kadang-kadang sunnah kita jadi rapuh sebab kita tak kenal betul keturunan Nabi. Kena kenal. Bila kita kena Nabi macam mana, siapa jaga dia, Abdul Talib, bapa dia Abdullah, kita kena sikit-sikit taklah. So macam cuma kita kenal, ya Allah, inilah kelebihan Rasulullah pada. Bila kita kenal Nabi, kita akan rasa sayang kat Nabi. Bila kita sayang kat Nabi, kita sanggup nak beramal dengan semua. Apa Nabi buat, aku nak buat. Apa Nabi nak buat, aku nak buat. Nampak tak? Macam budak bila dia suka dekat abang dia, dia ikut abang dia. Maka kita nak jadi ittiba', kita nak ikut Nabi. Mustahil istilah ittiba' ni kita boleh buat kalau kita tak rindu, kita tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, subhanallah, Allah bagi kelebihan kat Ummu Sulaim ni. Tapi dia semangat tau. Pagi-pagi pergi dah tengok Nabi. Dia kata Nabi nak tengok. Petang tak ada, dia balik. Esok pergi pula. Berulang alik. Tapi Allah bagi peluang sampai wanita yang pertama dapat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Sulaim. Bila dia dapat tengok Nabi, ya Allah, dia nanti pergi duduk di kuliah Nabi. Bila dia balik, dia tengok anak dia akan gerak anak dia. Dia gerak anak dia. Apa yang dia mengaji dengan Nabi, dia share dengan anak dia. Pasal tu orang perempuan ni main peranan yang penting. Kita tengok baik sahabat, baik tabi'in, semua sampai tabi'in, semua mereka ni berjaya dengan tangan orang perempuan. Tidak? Bapa mereka mati dulu macam Imam Syafi'i, kan? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua tu sahabat-sahabat Nabi. Tengok macam mana mak ni main peranan penting bagi orang lelaki-lelaki ni, mendidik, tapi taklah sehebat macam orang perempuan. Sentuhan orang perempuan tu dahsyat sebenarnya. Pasal tu sebaik-baik orang perempuan, macam mana bijak, macam mana sekalipun, sebaik-baik perempuan duduk di rumah, itu yang terbaik. Allah bagi tahu. Walaupun kita teringin nak jadi, nampak tak, kadang-kadang ustaz terbayang-bayang tak, pasal zaman ni zaman fitnah.
Kita cakap pun takut kena kat diri kita. Hari ni sampai kena fitnah dengan ustazah pun kena. Nampak tak? Lah ni kita duk tengok ustazah pilihan lah, ustazah tiga lah, macam-macam lah ni. Ya bagus idea dia. Kadang-kadang ustaz sendiri pun duk tengok pun curi idea. Kena kita ambil idea-idea yang bernas, kita ambil. Tapi mai satu masa tengok, ya Allah, ustazah ni, kita duk dikait, duk tengok cara depa kan. Ustazah ni pagi-pagi duk sembang. Ustazah pergi lah. Ustazah nak buat rakaman ni, lepas subuh ustazah kena pergi dah. Semayang subuh kat sana. Nanti ada lepas subuh tu ada rancangan dah. Dia punya rancangan, nampak tak? Lepas rancangan dia kita ada kuliah duha pula. Lepas tu lepas kuliah duha ada dia bawa forum di kalangan muslimat lepas zuhur. Lepas tu dia petang malam dia tanya bila masa dia balik rumah. Berapa kali dia tengok muka suami dia, macam mana dengan anak-anak dia. Kita terbayang. Lepas tu ustaz sendiri pun daripada pagi kadang sampai mengajak orang pandai. Dalam masa yang sama, isteri kita rindu nak dapat didikan daripada kita. Isteri kita, anak kita pun teringin nak dengar, nampak tak? Kita pandai bercakap wow. Dalam masa yang sama, tugas yang besar kita nak mendidik dalam rumah tangga kita. Nampak tak? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang tu yang kadang-kadang kita duk tengok macam mana seorang ustazah ni. Hari Sabtu Ahad dia keluar macam ni. Kalau suami dia kerja, Sabtu Ahad lah cuti duduk kat rumah. Nampak tak? Kadang-kadang anak tu pegang televisyen, mak, cik rindulah kat mak. Sabtu Ahad ni kadang-kadang teringin nak makan dengan mak sekali, teringin nak duduk dengan mak. Tapi mak boleh ceramah kat orang dalam masa sama. Kami rindu sangat. Sebagai seorang anak, dia pegang televisyen je lah. Dia pegang televisyen mak. Dia tengok mak dia cakap, dia meleleh. Dia bukan meleleh dengar cakap mak. Dia meleleh rindu mak dia boleh kongsi dengan orang, tapi tak boleh kongsi. Nampak tak? Yang ni duk jadi dalam masyarakat. Nampak tak? Kita boleh kadang-kadang dia, ya Allah, ceramah mata kata, dia fikir bila masa dengan dia ada anak dengan yang tu, macam mana dia urus. Ustaz pun pening juga. Nampak tak? Pening. Bila nak berhentikan ustazah daripada kerja pun satu pemberontakan juga. Tapi ustaz nak macam tu. Ustaz kami dua orang terbang keluar, terbang balik. Apa ni hidup apa ni macam ni? Nampak tak? Pasal tu sebaik-baik wanita tak nafikanlah kan, pasal dia pendidik yang terbaik adalah orang perempuan. Orang didik laki-laki macam mana pun tak sama macam orang perempuan. Pasal tu khadam Nabi yang pertama ni dididik oleh mak dia, Ummu Sulaim. Kita kalau baca riwayat berkenaan Ummu Sulaim, tabaqat berkenaan orang perempuan, kita terkejut dengan berkenaan dengan Ummu Sulaim ni punya semangat dia. Nampak tak? Dia mengaji dengan Nabi, dia didik, dia gerak anak dia. Dia pastikan semua ilmu tu dapat kat anak dia. Cukup masa kali ikut riwayat mengatakan 8, 9 surah, kecil lagi. Anas bin Malik dia kecil tau Ustaz, kecil kan? Kecil. Mak dia Ummu Sulaim nyo bawa pergi kat Nabi. Dalam banyak-banyak khadam Nabi terima terus tanpa Nabi cakap adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik punya riwayat ni kita kena dahsyat. Sampailah apa nama Abu Bakar pergi ke Anas, hari ni kalau boleh aku teringin sangat-sangat. Nabi Malik kata apa dia? Sekejap lagi Nabi nak masuk ni, bagilah aku tuang ayam kat Nabi. Aku nak tuang ayam kat Nabi. Aku nak cari gelas. Anas Malik diam. Dengar gelas Anas Malik dan prepare siap-siap masuk dalam bilik, masuk dalam dapur Nabi. Pasal orang yang tahu selok-belok semua tentang keadaan Nabi, makan minum, dapur persiapan Nabi, Anas bin Malik. Sebelum orang lain, termasuk Abdullah bin Mas'ud, berujuk dengan Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik bila dengar Abu Bakar minta izin sebagai hari ni, kat aku boleh tak? Dia boleh diam, tak kata apa-apa, terpulang ke dia diam. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dah tengok Nabi masuk, duk cari gelas, duk cari mana. Bahasa kita gelas lah kan, Abu Ayyak duk cari mana, duk cari, tak ada. Dia pun keluar. Bila dia keluar, Anas bin Malik ambil semua benda-benda tu bulan poket dia siap-siap. Bulan poket, bak keluar daripada poket dia letak. Bila letak, maka dia yang tuan ayat. Abu Bakar kata, pasal apa tak bagi peluang ni kat aku? Anas bin Malik kata apa? Ni sajalah peluang yang ada aku dengan Nabi. Hang selalu bersama dengan Nabi. Ni saja yang ada. Kalau hang ambil ni, apa lagi aku? Nampak tak? Sahabat Nabi berebut
nak lakukan khidmat dekat Anas bin Malik sampai bila mana meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik tak tahan sangat-sangat dah. Tak tahan sangat-sangat dah, terutamanya dibuka pintu untuk nampak makam Rasulullah. Buka dia tengok, dia sebab tak boleh. Yang paling pening sekali bila sahabat Nabi radhiyallahu anhu mai kat Anas. Anas, kami ni terlalu rindu sangat-sangat dekat Nabi. Terlalu rindu kat Nabi. Anas, hang yang duduk dengan Nabi selalu ceritalah Sa'ad, ceritalah kat Nabi. Dah lama kami tak dengar cerita Nabi, tolonglah. Anas bin Malik kata, tolonglah apa, jangan ganggu aku. Janganlah. Setiap kali apa tanya macam ni aku sebab aku tak sanggup lagi. Sampai desakan sahabat Nabi minta. Dia ambil lah satu kain. Ingat tak? Dia ambil lah satu, kita tuala handkerchief. Dia ambil satu tuala kecil tu. Nampak tak? Bila dia main-main, dia nak buka tu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu kata apa? Wangi yang teramat sangat. Wangi yang teramat sangat. Dia buka. Bila wangi yang teramat sangat, Allahu Akbar. Apa kata Anas? Anas balik kata, ni aku nak buka-buka ni rambut Rasulullah SAW. Aku yang gunting rambut Nabi SAW. Sikit daripada rambut tu aku ambil, aku simpan. Yang kata keng tuala ni, aku pernah pedak peluh Nabi SAW. Peluh Nabi punya wangi tanpa odorono morono. Kita kena faham belakang ni. Peluh Rasulullah SAW, kekasih Allah. Peluh dia pedak. Keng tu kesan daripada apa nama? Peluh Nabi SAW. Macam kasturinya wangi batang tubuh Rasulullah SAW. Bila buka-buka sahabat Nabi tengok, Allahu Akbar, hilang rindu. Maka Anas bin Malik angkat tangan berdoa, mengadu ke Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan. Tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Izinkan aku keluar daripada bumi Madinah. Izinkan aku ya Allah keluar daripada bumi Madinah ya Allah. Anas bin Malik angkat tangan mengadu, izinkan aku ya Allah, izinkan aku. Tapi doa Anas bin Malik kalau ikut riwayat mustajab. Dia bukan nak keluar bumi Madinah, tak. Dia tak sanggup pada. Tak sanggup, macam Bilal lah. Tak sanggup. Bila tengok setiap makam Rasulullah, dia pun tak sanggup. Allah, pasal tu orang kulit hitam dia pun punya sayang kat Nabi dahsyat. Cerita bagi tahu kat kita, Bilal hitam ke putih? Lepas tu kami orang hitam ni, kami seronok. Apa dia rasa Bilal. Maka Anas bin Malik doa dia mustajab sangat mustajab. Satu hari apa jadi, bila Anas bin Malik, Ustaz pernah cerita ni sebagai ulangan kat apa berkenaan Anas. Anas bin Malik satu hari sembahyang jenazah. Bila dia sembahyang jenazah, Allahu Akbar, dia sembahyang jenazah dengan 4 takbir. Takbir yang pertama macam kuat, macam maghrib, Alhamdulillahirabbil alamin, baca dengan kuat. Takbir pertama dia baca dengan kuat, takbir kedua selawat pun dengan kuat, ketiga pun Allah filah baca dengan kuat, doa pada mati. Yang keempat dia baca semua dengan kuat. Bila baca macam tu, yang lalu dekat dia siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lalu. Sayyidina Umar ni gangster kata Mekah, jangan main. Silap membuat dia debuk, mampu nampak dia gangster, bukan calang-calang manusia, nampak tak? Sampai syaitan bila lari dengan dia, tambah macam ni semua. Dia kalau dekat sini, dia sapu mampu. Ada faham? Maka Sayyidina Umar lalu, Anas bin Malik semayang, dia lalu. Bila dia lalu habis-habis semayang, Sayyidina Umar pergi cekak, ya Allah, cekak Anas bin Malik, cekak terus. Anas terkejut, pasal gangster di kalangan sahabat Nabi tengok tak ada kata apa-apa. Kalau kata kena sepuh mampu. Tarik terus buat pergi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kat Nabi, Nabi tanya, apa dah jadi ni? Apa dah jadi ni? Apa dah jadi di kalangan nampak ni? Nampak tak? Apa jadi? Maka Umar kata, ya Rasulullah, kita semayang jenazah dengan 4 kali takbir pelan-pelan, tapi dia semayang jenazah dengan kuat. Nabi tanya Anas, betul kan baca dengan kuat? Ya Rasulullah. Baca dengan kuat. Makmum di belakang aku jenis bangang-bangang, ya Rasulullah. Makmum di belakang aku jenis tak tahu apa. Kalau aku diam, dia tak tahu apa aku buat. Aku baca dengan kuat li ta'lim, untuk mendidik di belakang. Nabi diam, dengan arti kita takrir daripada Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar
Sayyidina Umar bila tengok macam tu, Allahu Akbar, apa-apa akan jadi dalam kehidupan aku, tetap rujukan aku adalah Anas bin Malik. Sayyidina Umar ganas macam mana. Pasal tu Sayyidina Umar pergi di Iraq, nak buka Iraq, yang diusung, dia bawa adalah Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik, kami yang duduk di Baghdad ni, makam dia dekat Basrah. Kan Nabi doakan Anas, di mana Anas bin Malik berkat, anak yang ramai, umur yang panjang, sampai dia angkat tangan, ya Allah, nak jumpa dengan Tuhan. Panjang umur Anas, anak yang ramai. Kalau kita pergi di Basrah berkat, utamanya Mantiqah Zubair, nak cerita Zubair, Ustaz pernah cerita berkenaan dengan macam mana semangat orang sunnah Zubair yang ditangkap oleh mereka. Itu kampung yang ada siapa dia? Kampung yang ada Anas bin Malik. Makam kubur Anas Malik ada kat situ. Anas Malik dekat situ. Tapi kita tengok tamar dia, tamar yang paling baik di Basrah, sempadan dengan apa nama Iran. Mai pada bila perang dia bagi padan tu kukuh habis. Namun tamar tu baru duk naik. Pasal tu kadang-kadang kita beli daripada Iran, kita ni Iran mana ada tamar sangat, pasal dia musim sejuk. Tapi kat sempadan tu, dan orang Arab jenis malas, kategori malas yang banyak-banyak, Iran akan datang di pajak kan, dia ambil tamar-tamar tu masuk negeri dia, buat packaging. Kebanyakannya tamar-tamar dia datang pada kita, satu. Yang keduanya, tamar ni kebanyakan orang peladan-peladan tamar ni, kebanyakannya mereka ni Sunni. Pasal tu Ustaz jual balik tamar-tamar apa nama, tamar-tamar Iran, Ustaz jual balik, kena syarah balik. Bila datang sahabat-sahabat Ustaz daripada Iran, dia buat masuk tamar-tamar dia kata kami duduk di Iran, peladang semua kebanyakannya bukan Syiah, Sunni. Jadi kami yang kumpul bilang apa sekap, kami dengar kata orang tak makan, kami rugi. Yang untung kerajaan, pasal daripada kami kena bayar pada kerajaan dah. Kadang-kadang berkontainer orang buang tamar dari ini pada Iran, bantu ekonomi Iran. Pasal orang Sunni duduk kat sana, nak buat macam mana? Walaupun 30%, itu pekerja dia apa? Nak kerja dengan kerajaan sangat besar, mereka tak ada. Cuma peluang mereka ialah jadi peladang tu. Sampai bila Jawad ni kawan Ustaz, dia buat mai yang merah, ingat tak? Yang kotak merah tu sama, kena baiki lah Jawad, aku sendiri pula pada hari Abdullah. Dia kata Abdullah ni semua mai daripada kami. Daripada kami, barulah start balik duk kena berterang pula. Pasal kita pulau. Tapi kita duk ambil lah ni dengan barang-barang orang Sunni, dia kena tertekan. Yang duduk di Iran tetaplah ada cak Iran. Lepas tu Iran tak mau. Kenapa betul balik pula dah, nampak tak? Pasal tu aku tak laku. Nampak tak? Dia tanya Tunisia nampak tak? Lah ni Iran pun cerdik. Dia sampai dekat apa nama Shah Alam, dia tukar semua Iran, Tunisia pula. Nampak tak? Kan? Dia tahu kebanyakan orang kita ni bodoh, kan? Tukar kotak cukup, nampak kan? Ya Allah, ya Tuhan, nampak tak? Di antara dia kata apa nama hamba-hamba apa nama Nabi SAW, pertama sekali Anas bin Malik bertugas menguruskan semua keperluan Nabi SAW. Kita tahu keseluruhannya, nampak tak? Manakala Abdullah bin Mas'ud, Datuk Bendahara, Abdullah bin Mas'ud mengurus sandar dan siwak beliau. Ini kata Ibn Qayyim Al-Jawzi, lebih pada tu pun ada. Tapi Ibn Qayyim Al-Jawzi dia ambil yang mana yang penting saja. Kita tahu khadam Nabi nombor 2 ni adalah apa nama? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia terkenal Ustaz dengan kelebihan Quran. Abdullah bin Mas'ud kemasukan Islam dia, cuma Abu Bakar minta kat Nabi, Ya Rasulullah, boleh tak bagi masa? Berkali-kali Abu Bakar tengok tak mana ruang yang kosong yang ada pada Nabi mai. Ya Rasulullah, tolong, boleh tak kosong masa sikit nak jumpa dengan hamba Allah ni? Abdullah bin Mas'ud pada masa tu boleh masuk Islam lagi. Kerja dia apa dia? Apa kerja dia? Kerja dia duk bagi apa nama? Makan kambing, susu kambing dia dengan kambing. Nampak tak? Pasal Abu Bakar kalau pergi kat dia tengok dalam banyak-banyak orang kalang kabut, dia tak ada sikap kalang kabut. Ikhlas segi timbangan, tak campur dengan ayat yang tu yang ni, semua ada. Maka Abu Bakar kata, ya Allah, kalau dini masuk Islam memang bagus. Pasal tu kita kena target orang yang masuk Islam, orang-orang yang ada kualiti. Jangan orang merapu, nampak tak? Kita kena target kita tengok, walaupun dia India, dia cakap jujur, kedai bagus, ini Tuan Alam, dia, kita try dengan dia, kita damping.
Pasal mulut, lidah dia, kejujuran dia, kalau boleh kita tangkap dia untuk masuk Islam. Kita kena aim macam ni pasal kita tahu kalau dia masuk, keberhasilan untuk agama tu ada. Macam Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar teropong dia banyak kali. Aku tengok semua orang, aku tengok ada beberapa ayat, ini tak ada, jujur sangat-sangat. Sampai dia kata, ya Rasulullah, jom kita pergi kat dia. Nampak tak? Dia pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima tawaran Abu Bakar. Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tempat nama dia duduk ternak, dia duduk jual susu tu. Pergilah. Pergi makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, ada tak susu? Wahai Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ada tak susu? Dia kata, susu tak ada. Dah berbulan-bulan, dekat 6 bulan, kambing ni tak ada susu, dia kata. Dah berbulan-bulan, dekat 6 bulan, kambing ni tak ada susu, tak ada apa pun. Maka Nabi kata, tak apalah, buat mainlah kambing. Tak ada. Aku tengok sekok demi sekok demi sekok. Tak ada. Tak apalah, buat mainlah. Akhirnya bila minta berkali-kali, dia pun bagilah kambing. Bila dia bagi dekat Nabi, Nabi pegang-pegang tempat susu, berdebum dia main susu tu. Nampak tak? Ni bukan cerita kartun tau. Ni bukan cerita kartun, nampak tak? Dia main susu. Bila susu main, sampai Nabi SAW boleh perah susu, tunjuk kat dia, nah. Dia terkejut, dia heran. Abdullah bin Mas'ud tengok Allahu Akbar kabir. Abdullah bin Mas'ud heran. Ya Allah, ini siapa sebenarnya? Elok daripada dia heran, dia parti dia jauh. Abu Bakar dengan Nabi SAW dah pergi jauh dah. Maka Abdullah bin Mas'ud lari pergi kat Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok Abu Bakar berdoa, ya Allah, untuk Abdullah bin Mas'ud untuk masuk Islam. Tu kita kena fikir, kita kena kadang-kadang sirah-sirah sahabat ni kita tengok depa sayang di antara satu sama lain. Sayang dengan satu sama lain. Dengan kita tengok macam Abdullah bin Rawahah, kawan baik dia Abu Darda. Dua orang ni, Abdullah bin Rawahah dengan Abu Darda. Depa dua-dua sembah tokong sama, ding ding, kan semua sini manggil begitu. Nampak ada dia. Abdullah bin Rawahah, dua-dua ya Allah, Abdullah bin Rawahah dua-dua sama Abu Darda. Memang depa zaman-zaman tu yang masuk Islam mula-mula siapa dia? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah masuk Islam, kemudian baru Abu Darda. Tapi bila dia masuk Islam, dia berdoa, ya Allah, macam mana hang boleh bagi aku dapat hidayah, bagilah kawan aku. Dia tak putus asa pasal dia tahu kejujuran Abu Darda. Kalau Abu Darda boleh masuk Islam, sudah tentu dia bukan buat khidmat terbaik. Aku tahu kawan aku. Abdullah bin Rawahah siang malam pagi petang tak putus asa. Kadang-kadang kita tanya kat diri kita, kita nak anak kita, keluarga kita dapat hidayah. Berapa kali sangat kita usaha mengadu dekat Allah dengan doa kita, dengan ikhtiar kita. Habis kuat nak hidayah. Tuan kita doa pun dah, apa pun dah, usaha apa pun dah, minta hidayah. Cucu hang duk isap rokok tak berhenti-henti, umur 11 tahun sekolah mengadu. Apa hang buat kat dia? Kita banyak belitiak, kita tak banyak cerita kat Tuhan. Ya muqallibal qulub, Allah balik-balik hati dia. Tetapkanlah hati cucu aku ni atas agama. Mengadu kat Tuhan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inna qarib. Hang bila minta dengan aku dekat dengan hang, aku dengar, kata Allah. Nampak tak? Oleh sebab tu Abdullah bin Rawahah doa. Apa dia buat satu hari? Terus dia nampak Abu Darda keluar. Dia telepon Abu Darda keluar untuk pergi sembahyang. Jaya nilai subi ni jaya. Nak pergi sembahyang. Bila dia keluar pergi sembahyang, dia tengok kawan tu, dia main ke rumah. Bila dia sampai di rumah, isteri dia ada. Dia buat tanya, mana Abu Darda? Dia tahu Abu Darda dia keluar. Mana Abu Darda? Dia tahu kawan tu keluar. Abu Darda keluar ada kerja. Isteri dia kebetulan sibuk dengan anak. Dia pun, anak dia panggil kapal sibuk, isteri dia lari pergi ke anak. Abdullah bin Rawahah ni, peluang aku nak masuk rumah dia. Masuk dalam rumah dia. Bila masuk dalam rumah dia, dia pergi tempat sembahan. Kan bilik tokong tu ada, depan ni. Ni tugas Ajendra sebelah tu. Kan? Dia masuk bilik sembahan tu. Abu Darda dia ada kapak duduk adjust Tuhan dia. Dia mimpi Tuhan dia buat misal. Nampak dia? Nampak tak? Akhirnya dia ambil kapak tu, yang kata Abdullah bin Rawahah ambil kapak,
Semua tok kong ada. Ni tok kong bagi rezeki, ni tok kong bagi hilang penyakit, ni tok kong nak bagi kaya, ni tok kong penyangak, ni tok kong pencuri, semua ada. Tu yang banyak tu. Kan? Tok kong tolak rezeki, tok kong ambil. Semua ada, dapat tak? Akhirnya ya Allah, dia ambil kapak, dia pecah semua tok kong tu. Elok dia pecah, dia lari keluar. Bila dia lari keluar, tak berapa lama kemudian, isteri Abu Darda dengar bunyi satu macam. Pergi tengok bila tu, Allah, dia tengok-tengok, dia terkejut, dia menangis, bukan menangis tok kong tu, dia takut dekat Abu Darda. Pasal Abu Darda suruh jaga ni semua. Kita hidup senang, kita boleh makan rezeki rumah tangga kita. Pasal mereka ni lah ada ramai-ramai. Kita okey semua. Nampak tak? Jaga mereka nampak tak? Rupanya dia kena jaga mereka ni, bukan Tuhan jaga mereka. Bodoh lepas. Daripada awal bodoh dah. Nampak tak? Allah cipta mereka ni bodoh kan? Akhirnya ya Allah ya Tuhan, bila isteri dia menangis tengok benda tu, duduk kat depan rumah duduk menangis, takut kat Abu Darda. Abu Darda kembali tanya kat isteri dia, apa dah jadi? Apa dah jadi ni? Apa jadi? Dia kata, hampir tengoklah Tuhan kita semua kena pecah habis semua. Abu Darda masuk tengok, marahlah. Bila marah terfikir pula. Dia kata kat Tuhan, "Hai, pasal apa hang tak lawan? Awak hang tak lawan." Nampak tak? Abu Darda cakap, "Awak hang tak lawan. Orang buat kat pasal apa hang tak lawan?" Abu Darda nampak dia, bila dia cakap sendiri, dia terlintas kat diri dia. Dia kata, kalau dia Tuhan, sudah tentu dia jaga diri, boleh lawan, tahankan diri. Ni untuk jaga diri dia pun tak, aku pula nak jaga. Dia punya marah nak pergi dekat apa nama Abdullah bin Rawaha. Marah tu bertukar dengan otak ni pada mak. Fikir balik, betul juga nak, ini bukan Tuhan aku lah. Dia tak bagi manfaat kat aku. Dan tu juga Abu Darda pergi jumpa Abdullah bin Rawaha. Bila pergi jumpa Abdullah bin Rawaha takutlah, ni nak nampak ke apa kan? Main-main dengan main elok. Wahai Abdullah bin Rawaha, apa yang buat dia bagus untuk aku? Jom kita jumpa Nabi. Maka nyonya Allah duduk pergi jumpa Nabi, yang menyebabkan Abu Darda masuk Islam. Macam itulah usaha Abu Bakar nak pastikan Abdullah bin Mas'ud punya jujur, punya baik sangat-sangat, sampai Allah sendiri singgahkan 30 juzuk dekat dada Abdullah bin Mas'ud. Pasal tu Ibnu Katsir mengatakan, aku haramkan lidah aku kalau mentafsirkan Quran lain daripada Abdullah bin Mas'ud. Pasal dia kena Quran. Dia kena Quran. Yang kata Quran 30 juzuk ni ada kat siapa? Ada kat Abdullah bin Mas'ud. 30 juzuk ada kat dia. Sampai Abdullah bin Mas'ud bimbang, bila dah tua, boleh tak aku teruskan Quran aku? Bimbang. Maka bila Nabi SAW doa kat siapa? Doa kat sepupu dia. Yang kata Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Didikkan dia, ya Allah, masalah fiqh, bagilah ta'wil Quran. Maka 16 tahun Quran disambung oleh Abdullah bin Abbas. Maka kesempurnaan Al-Quran, sempurna Al-Quran ada dua sahabat ni, bukan nombor 3, bukan nombor 4. Yang pertama siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Tengok, satu kita tak rasa pelik nampak tak? Kau semua jiwa sahabat. Sayyidina Omar, bila ditanya Sayyidina Omar, wafakihah, yang kata dalam Quran kata buah-buah. Sahabat tanya, wahai Omar, apa dia buah-buah? Buah, aku tak berani sebut lebih. Buah, dia kata. Omar, aku tak berani nak tentukan mana. Sayyidina Omar sendiri takut. Kalau kita ustaz, buah tu kalau ikut fakihah ni, dia macam apa nama, yang pisang tu buah, kau debu hang nampak tak? Sayyidina Omar takut. Pasal tu apa pun Sayyidina Omar kata, pergi kepada Abdullah bin Mas'ud. Pergi ke Abdullah bin Mas'ud. Hebat dah, khadam Nabi dan berdua, ya Allah. Pasal tu Abdullah bin Mas'ud ni memang kerap bantu Nabi, terutamanya tentang wuduk lah. Setiap kali kan, kalau kita mengaji bab qada hajat, kita akan jumpa yang mana Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, perawi menentukan bagi qada hajat salah seorangnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Walaupun pasal tu Anas bin Malik kata, kalau aku pergi ke toilet, aku kalau bantu Nabi, ada sebaya dengan aku. Dia tu tak sebut nama, aku dengan seorang lagi.
Tak sebut, tapi sebaya dengan aku. Ulama kata tak lain dan tak bukan pasal Anas bin Malik lebih kurang macam Abdullah bin Mas'ud. Pasal tu Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani menetapkan apa nama? Abdullah bin Mas'ud. Ulama, walaupun ada sikit ulama Jabir bin Abdullah, tapi tak apalah. Kita jangan terlalu ni sangat. Selagi mana ada ruang ulama bercakap, kita okey. Kemungkinan Jabir. Ulama pun tak kata apa. Pasal Jabir bin Abdullah ar-rijal haula Nabi tak pernah pisah dengan Nabi SAW. Pasal tu Imam Syafi'i meleleh ayat mata bila sebut nama Jabir bin Abdullah. Imam Syafi'i terlalu berpegang terutamanya bab jenazah dengan perawi yang datang daripada Jabir bin Abdullah. Pasal tu tetap Imam Syafi'i memegang 4 kali takbir saja untuk jenazah. Kalau kita buat lebih, di belakang subhanallah dia bergaduh belakang. Sedangkan kita dengan Abdullah bin Umar sampai 8 kali takbir. Sayyidina Ali 6 kali takbir. Walaupun kita tahu perawi-perawi yang sahih Bukhari Muslim duk cerita benda tu, tapi kita tak boleh praktik di tempat kita. Nak praktik di rumah. Kadang-kadang kita nak tunjuk sunnah ni sampai buat dalam masjid, nak tunjuk aku sunnah. Buta perut boleh menimbulkan fitnah. Masyarakat kita belum 4 pun okey dah, okey. 4 pun okey. Walaupun ulama mendaifkan 4 tu sebab kalau kita kekalkan 4 saja lebih tak boleh, itu sebab dia. Sedangkan 4 adalah yang sahih. Kita jangan terlalu sangat. Selagi mana ada ruang dalil, okey. Jangan terlalu sangat-sangat pada sampai hak kita. Suasana di Malaysia ni, kalau kita tak bertembung dengan orang alim yang ramai, sekadar-kadar kita sebenarnya. Kalau kita tengok kita cara kita kupas, kita cakap sekadar-kadar kita aja. Kita tak tembung. Walau kita pergi di India, Pakistan, Bukhari hafal kan Ustaz, Muslim hafal. Tak sini jadi ulama hadis kali apa pun tak hafal, bodoh. Depan ni ulama hadis ni Quran 30 juzuk dah 30 juzuk dah di kalangan kita. Ya Allah, kita semua macam kategori lemah, nampak tak? Pasal suasana level tempat kita ni kan. Allah betul. Sebab tu kalau ada masih lagi ruang ulama bercakap, okeylah. Kalau tak ada langsung benda tu, ya, tak ada langsung benda tu. Isu berkenaan baru ni kan di Kuala Lumpur, keluar jenazah sebut 3 kali Fatihah. Ustaz tu kata ada riwayat. Kita tekuk mana riwayat tu, kena cari pada. Ada riwayat, dia kata. Diriwayatkan di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar, dia kata. Abu Sa'id Al-Khudri, ulama ilmu jarah wa ta'dil kata, jangan kita bagi ilmu jarah wa ta'dil ni satu ilmu yang kita melukakan sahabat. Bab jinayah tak ada sahabat. Kalau kita boleh sebut kata Abu Sa'id Al-Khudri pernah lafaz dengan takbir Allahu Akbar dan Fatihah. Ya Allah, terlalu merambu sangat. Sampai ulama mengatakan haram kalau kita riwayat macam kita kitab kuning, sebutlah kitab kuning kata kalau kita semayang orang lalu depan kita, Abu Sa'id Al-Khudri kata tak ada apa-apa. Sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri yang riwayatkan hadis, nampak tak, yang kata apa, kalau orang lalu, kalau dia lalu di antara semayang, pukul dia, malah bunuh dia. Itu Abu Sa'id Al-Khudri kata macam tu. Tiba kita kata dah, dia juga sebut tak apa. Yang kedua tu adalah jinayah dalam ilmu hadis, jinayah yang besar. Jadi kalau orang lawan dengan kita macam tu, doa sudahlah. Pasal Allah tak tunjukkan jalan yang lurus. Pasal kita minta ihdinas siratal mustaqim, Tuhan kami tunjuk jalan lurus. Kita minta ke Allah Ta'ala tunjuk jalan lurus, Allah kata siratal ladzi an'amta alaihim. Dia minta kat jalan yang lurus itu jalan sahabat aku. An'amta, Ibnu Katsir dia apa? Hidayah. Dengan arti kata orang tu tak dapat hidayah. Orang dapat hidayah ni ilmu manfaat, amalan yang soleh. Dia tolak kat kita macam tu dengan arti kata orang tak dapat hidayah sudah. Dia tak nampak kita, ya Allah, doalah kat dia. Nabi pun doa kat musuh dia yang baling tu, yang semalam tu ceramah kan, Allahumma firli walahum fa innahum la ya'lamun. Nabi sendiri mendoa, kita doalah. Dia berkeling-keling kita, sudah. Dia maki, buta perutnya ustaz ni sampai Fatihah pun tak boleh baca, buta perut. Dia kata kat aku buta perut, alhamdulillah. Dia balas balik kat kita. Perawi ada cara dia tulis macam tu, kita tinggal lawan, stop. Dia tu pula lagi, jawab lagi tu. Pening kepala dan ustaz tak suka menjawab. Tak dekat tu.
Kita dah kata dah benda ni tak ada. Dan tak boleh kita angkat jenazah melainkan kena Fatihah dulu kali ikutnya, diceras baru ni kan. Mungkin Mufti Zul akan cakap, dia angkat satu, dia ni mayat angkat satu, angkat dulu Fatihah baca, dua Fatihah, tiga, baru angkat balik. Ni lagi mazhab baru. Macam mana dapat macam ni punya keadaan? Macam mana kita nak handle masyarakat sedangkan dia pun punya pengaruh yang besar pada kita? Kena sabar. Pasal tu bab-bab kecil-kecil ni janganlah kita bergaduh. Macam ni memang besar. Ya, itu memang kita dengar ni perkara baik. Hang buatlah pada masa subuh 3 rakaat, apa salahnya? Kan? Apa nak hukum dia katakan bima amar yang mana telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab tu kita tengok Abdullah bin Mas'ud ni, Allahu Akbar, kelebihan dia banyak sangat. Dia adalah khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga apa? Dia jaga kasut Nabi. Dia jaga kasut Nabi. Sampai kadang-kadang dia tengok Nabi SAW pegang kasut Nabi, dia sedih dah. Ini hak aku. Nabi punya kasut berapa kali ni? Kita punya kasut, tanyalah diri. Berkasut-kasut. Berkasut-kasut. Kadang-kadang kita Allah pakai berkasut-kasut kan. Tapi pasal tu saya tak pakai kasut mahal dah. Pakai hilang rupanya dia nak didik kita. Beli hak RM9 9 kupang. Kekal lepas dah. Sekali pakai jangan sekali pakai hilang. Adi kadang-kadang dia pergi ambil mana ke daripada Saudi kan. Dia beli Arab-Arab duk pakai yang cantik dia pakai tu. Adi tak boleh pakai dia mesti hilang. Orang dah bagi ke ustaz kadang-kadang nampak nak kasut yang best sedap pakai. Kadang-kadang pergi tengok kasut 300, kasut selipar 300 nak mampu. Banyak kepada banyak kita boleh nak. Allah pakai tu bapa hilang. Sedih manusia, kita bukan malaikat. Allah sedihnya. Kita bukan jenis malaikat kita. Tak apalah, Allah takdir dah hilang. Mungkin nak cuci dosa aku kot. Mungkin tidak ada kita nak sangka macam tu mat agak lambat. Hilang sedih mai dulu. Allah siapa curi. Kita tahu di situ keimanan kita lemah. Imanan kita lemah. Jenis sahabat Nabi hilang apa sebut? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita boleh sebut tu. Celaka mana kita. Mulut lidah kita maki dulu. Kena isi dia celaka Cina babi hang nampak tak? Di kepala serban. Automatik dia dah pandang kita, banyak jahat ni orang sama kata. Nampak tak? Kalau kita mesti kita yang ada iman, inna lillahi ilaihi. Kita mengadu ke Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dah beriman dengan qadar dan qadar Allah. Bukan senang bercakap, ustaz pun boleh cakap, semua boleh cakap, tapi nak beramal dengan isi kandungan kita bercakap ni, Allah, itu yang susah. Pasal tu kadang-kadang kita berusrah macam ni, duk didik dia ustaz bersama, ustaz pun lemah lagi. Nak cakap bab siwak macam ni, sampai kali ni siwak aku tak ada. Nabi tak pernah siwak nampak tak? Kita pasal tu ada jemaah yang dia pakai siwak, kita respect dia. Ada benda, ada kesempurnaan dekat diri dia, tak ada dekat kita. Kita share hidup, nampak tak? Maka dia ni paling jaga sekali siwak Nabi. Sampai Abdullah bin Mas'ud kata, sampailah Nabi SAW pesan, jangan hilang siwak daripada dirimu. Kita pun tahu walaupun hadis-hadis yang lemah mengatakan dalam peperangan Uhud, tanya di kalangan sahabat masa bakalah, rupanya yang dalam peperangan tu dia tak bersiwak. Kita pun dengar hadis bahawa hadis Nabi kata Allah paling suka sekali siwak di mana? Indal wudu, indal solat, indal qiraatul Quran. Masa kita tengah Nabi wudu, masa nak semayang, lagi satu masa baca Quran. Ini kesukaan malaikat suka. Walaupun kita tahu macam tu, kita lemah tak? Kita lemah, termasuk aku pun. Abdullah bin Mas'ud memastikan diri dia. Pasal tu setiap kali bila Nabi SAW dengar bacaan Quran, Nabi kata, ya Allah, dikelilingi oleh malaikat. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Dia suka siwak. Ini kelebihan 30 juzuk yang ada pada Abdullah bin Mas'ud yang mana Ustaz kata tadi. Dia akan jaga tentang perihal Nabi, urusan kasut Nabi lah, siwak Nabi lah. Setiap kali nak pergi ke toilet, dia kan nampak tak? Sama ada diganti dengan Anas bin Malik. Anas tak boleh, ataupun dua-dua sekali, Anas bin Malik ataupun Abdullah bin Mas'ud. Ya. Uqbah bin Amir Al-Juhani
Utbah bin Amir ni Ustaz tak boleh cerita dia panjang sangat-sangat. Yang paling penting Utbah bin Amir ni Juhani, dia tak berapa. Yang kita duk kenal khadam Nabi Anas dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia ketiga ni dia pengurus banyak tentang Nabi, terutama tentang kuda Nabi. Kuda Nabi dia terlalu suka tentang, yang kata unta kuda ni adalah Zubair. Ustaz Zubair yang berkawan dengan apa nama Asma anak Abu Bakar. Sampai dia kahwin ya Allah Tuhan, tugas dia kena ni, jaga apa nama, jaga kuda tu, sampai riwayat mengatakan ya Allah Tuhan, Allah panjangkan umur Allah panjangkan umur Asma ni kerana khidmat jaga pada apa nama kuda atau unta suami dia. Dia suruh jaga pasal dia tu jenis perang. Bagi pagi kemas, bagi makan yang tu yang ni. Sampai ulama mengatakan kekuatan Asma sampai ke mati duk macam tu lah kuat. Pada walaupun 100 tahun umur, sampai kekuatan dia punya kuat. Allahu Akbar kabiran. Pasal tu Utbah bin Amir Al-Juhani ni salah seorang, dia memang akan urus. Setiap kali dia tahu ke, dia kata Nabi nak naik ke tentang kaldai Nabi ke, Nabi kata jangan, bagi makan kat kaldai aku. Bagi dia dulu makan. Sebelum aku nak makan, bagi dia makan dulu. Pasal dia yang akan tolong aku. Nampak tak? Pasal tu Al-Juhani akan memastikan semua kenderaan Nabi SAW beres. Memang banyak tentang dia ni. Terutamanya ada mengatakan bahawa setiap saat Nabi nak bermusafir, dia akan urus. Setiap saat Nabi nak musafir, dia akan urus. Dia akan sediakan ayak lah, bataman Nabi lah, ke semua pengurusan Nabi SAW. Kalau mengikut Ibn Qayyim Al-Jawzi ni, kalau ikut cerita Tabaqat tu, Allah berlambak hak lah. Okey, kita dekat ni cukup. Pasal masa kita dah nampak dah kemuncak dah nak apa, tapi tak bau lagi. Kalau kesan terbau ada, tak boleh kita mengaji dah kan. Kau tak bau bulan ini. Okey, sambung. Kecil tak bau ke? Oh, ni tak bau apa langsung, tak mengancam kita. Sambung. Okey, ya, Bilal pun kita tahu. Bukan Ustaz tak mau nak teruskan apa lagi. Dia sama-sama Utbah ni, dia sama dengan apa nama Aslam bin Syarik. Sama, dua orang ni sama menguruskan unta Nabi SAW. Daripada dua orang buat kerja. Lepas tu lah, barulah Bilal. Bilal ni kita tengok Nabi khusus kat dia. Memang kita tahu dia adalah muazzin Nabi SAW. Nabi suka dia. Okey, apa pun Nabi akan tolak dia. Bila Nabi sampai di Madinatul Munawwarah nak sembahyang Jumaat, Nabi tolak dia dulu. Bila Nabi tolak Bilal, azan terus Nabi naik atas mimbar khutbah. Pasal tu kita kalau mengaji ilmu hadis berkenaan dengan bab sembahyang Jumaat, walaupun hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis tu mansukh. Walaupun dia cerita berkenaan qabliyah dan ba'diyah. Okey, kita kena, walaupun Muslim, ustaz ni Muslim, dia fikir hal. Pasal bila sampai di Madinatul Munawwarah, lepas bila azan terus Nabi naik atas mimbar khutbah. Memang Jumaat dah ada sebelum kedatangan Nabi, dilakukan oleh sahabat Nabi. Sampai bila Nabi mai, segala-gala walaupun Nabi tengok sikap Nabi. Walaupun kita kata ya, Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok perbuatan apa nama Jumaat sahabat. Tapi Nabi tak kata apa. Sampai ada tu cara kita nak betul orang. Bila Nabi berpeluang hari yang berikutnya, azan terus Nabi nak atas mimbar khutbah. Di situ tak ada apa nama Ba'diyah dia. Ba'diyah tak ada. Nampak tak? Kalau kita kata ni, itulah bawa Wahabi kepala otak hang. Nampak tak? Hadis terang-terang dia tak ada qabliyah dia. Tapi kalau ba'diyah pula ada, Nabi suruh sembang dulu. Masalah Jumaat tempat kita macam mana nak handle, kita tak tahu. Kesian puluhan tahun kita sembahyang Jumaat, tapi terus kita bangun. Tak boleh sayang, oi, dia kena pisah sembahyang Jumaat. Nabi suruh sembang, cakap, pindah tempat. Sampai Ibn Qayyim Al-Jawzi mengatakan kalau kita duduk tempat yang sama, haram setengah ulama. Okay? Janganlah kata makruh kan? Kita kesian tak, kita tengok bab tak ada satu ulama yang setuju dalam bab ni. Pindah. Nampak tak? Kalau kita semayang dalam masjid, berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau kita semayang di rumah, baru 2 rakaat. Nak buat ba'diyah bagi Jumaat, dia berbeza. Tapi kadang-kadang Ustaz Sunnah pula ada dua pegangan. Kita tak, dia berpegang dengan hadis Imam Muslim daripada kitab Riyadhus Shalihin. Okey, kita kenapa setiap kita Ustaz nak cakap dengan Ustaz pun segan juga pada anda banyak dengar
apa nama ustaz punya kuliah banyak ambil pendapat ustaz. Apa nama macam kitab, setiap kitab kita kena faham. Macam kita baca kitab Nairul Autar, kaedah tuan kitab sendiri kena tahu. Riyadhus Salihin, dia himpun semua keadaan dulu dan ni. Tapi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani terkini sentuh kitab tu, kita baca tuan kitab Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani macam mana manhaj dia, baru kita tahu. Kadang-kadang kita mengajar Riyadhus Salihin, anak murid kita tak tahu berkenaan dengan ayat tu, hadis tu, ada yang dah apa nama pasal Imam Nawawi dia buat hadis tu sekadar cerita di awal dan kemudian apa. Tapi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia buat kemudian, hak dulu dah ada dah. Okey, setiap ulama dia ada ni. Macam Imam Malik dia ambil yang tepat, yang nas, yang jelas sampai dah. Maka Bilal kita tengok di sini dia jadi sang apa nama? Sang muazzin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukang tu. Okey. Yang seterusnya kita tengok. Mantan budak Abu Bakar bin Affan. Ya, Sa'ad. Kan? Ya, Abu Zar Al-Ghifari. Sa'ad ni pun juga dia kadang-kadang dia jadi pertama, dia memang pembantu bagi Abu Bakar. Bila Abu Bakar tengok, oh aku ni tak perlu sangat-sangat, bila aku dah tolong Nabi, hang tak perlu tolong aku dah, hang tolong Nabi SAW. Kadang-kadang sahabat-sahabat ni dia ada pembantu. Mungkin budak bagi depa, kita kata macam nak kata hamba kan, depa beli budak tu, depa jaga budak tu. Bila depa duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua beralih bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua beralih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Bakar. Abu Bakar bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi bantu. Sebab tu ulama Ibn Qayyim Al-Jauzi dia bubuh yang kerap membantu Nabi, bantu banyak lah. Oh, nampak tak? Yang kerap duduk setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik, dia pun, tapi ulama tak masuk di sini pasal dia kecil, umur dia kecil, ada kata 6 sampai 16. Yang Ustaz cerita dia duduk kat pintu Nabi. Abu Hurairah semua sahabat Nabi Ashab Suffah tegak, kalau duduk kat pintu Nabi nak keluar macam mana? Tak apa, aku boleh. Dia mak dia usung je, dia tengok Nabi terus dia duduk dengan Nabi. Cuma budak Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik duduk kat pintu Nabi SAW. Tapi dia dengar Nabi nak keluar, terus bangun dah. Ya Allah. Sampai Nabi apa? Hama Sal, Nabi kata apa? Murafaqataka fil jannah. Budak, aku nak duduk syurga dengan hang Rasulullah. Nabi tanya lagi. Budak kokok nak atromen ke apa bebem tak mau. Kullu alaiha fan, kullu alaih, semua yang anak baik semua musnah. Budak ada wawasan ke akhirat. Sono ada, kalau hati kita budak, kalau nampak ni semua dia pun kecil, tapi dia tak termasuk kategori ni. Dia pun khadam Nabi, khadam Nabi SAW. dia Abu Zar Al-Ghifari ulama masuk bila dia isytihar daripada puak dia puak dia Al-Ghifari, puak penyamun senang bahasa. Nampak tak? Tapi dalam keturunan dia, alhamdulillah, dia sendiri nak masuk kan, suruh nak jumpa dengan Nabi. Ulama kata 10 hari naik Zamzam. Yang Ustaz cerita tentang Abu Zar Al-Ghifari. Hari ni masa tak ada Abu Zar Al-Ghifari, alhamdulillah, Nabi kata dia akan mati keseorangan. Kan dia bila dia masuk Islam, dia pergi umur depan Kaabah. Begini, ya Rasulullah, aku dah benar. Dia pukul dia, ya Allah, 3 sekumuk pukul dia. Nabi dengar elok baik, pergi lagi Abu Zar. Tapi dia bila kenai Nabi, kenai agama, tak mau pisah mana-mana. Dia tak pandang ke belakang dah. Abu Zar Al-Ghifari terus menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia ni tak tahan masuk kubur, dia menangis. Dia kena pingsan pasal dia takut kubur. Kita masuk kubur dengan sebab hitam kan perempuan, kita baca hamba boleh berlaku lagi kubur, nak mampu daripada tengok jiwa beriman lillahi ya Allah. Okey, sambung. Aiman bin Ubay. Dan Aiman bin Ubay ini dia termasuk kategori sahabat Nabi yang selalu bersama dengan Nabi. Kadang bermusafir tak musafir, dia pun dia bantu Nabi dalam persiapan menyiapkan Nabi barang-barang Nabi yang mana Nabi perlu. Ya. Dan ibunya Ummu Aiman ni kita tahulah, okey. Dia susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama dia juga membantu Nabi. Dia apa nama? Dia bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertugas menguruskan kelengkapan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil dia kenal Nabi, dia susu Nabi kan Ustaz. Dan dia juga apa nama? Bantu Nabi daripada kecil, dia sayangkan Nabi, dia nak khidmat untuk Nabi
Allah bagi seorang perempuan yang daripada kecil sampai Nabi besar, ya Allah, berpeluang jadi khadam Nabi, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita rasa takat sini kot, boleh tak? Bukan kita tak mau teruskan lagi, panjang nak mampu ini. Nampak tak? Jadi bila kita didatangi oleh tetamu, kita tak boleh ambil masa panjang, okay? Jadi insyaAllah kalau diizinkan Allah Ta'ala, di kalangan ar-rijalu hawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang duduk keliling dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dia nak cerita di sini, oh bakar, oh panjanglah bulan depan. Bulan depan saya tak main dah. Bulan depan dah nak puasa, tak main dah. Lepas raya, setelah rumah Ustaz Alim buat rumah terbuka, kita start. Kita start. Lepas rumah terbuka Ustaz Alim dah, ya, nanti kita buat kelas balik. Jadi insyaAllah kita lepas ni dia akan cerita, oh cerita ni memang menarik. Cerita ni semua dah rujukkan di bawah ni. Rujukan di bawah ni, dia akan cerita orang yang keliling Nabi. Dia akan sebutlah asyar mubashirina fil jannah, kan, 10 orang sahabat Nabi jamin di syurga. Sahabat-sahabat Nabi, Nabi kata lakal jannah macam Sauban tak masuk, tapi Nabi kata lakal jannah ya Sauban. Sahabat Nabi Ainul Ahmar ni semua menangis, tak tengok Nabi, menangis. Tengok Nabi, okey, balik rumah menangis. Isteri dia usung pergi kat Nabi, berhenti. Nampak tak? Nabi tambah siapa ni? Sahabat. Lakal jannah, Abu Han syurga dah. Syurga pun dia menangis lagi. Pasal apa? Takut syurga tak ada tingkat dengan Nabi. Kita kalau dengar syurga seronok tergedik-gedik dah, tergedik-gedik. Nampak tak? Dengar syurga dah tak sembahyang. Dia pun lagi Allah jamin syurga, lagi beribadat ke Allah Ta'ala. Sebab satu bila mana Allah bagi peluang kat kita, peluang boleh dengar kuliah, peluang boleh istiqamah, lagilah kuat kita ibadat. Ada orang tak sedap-sedap lagi, walaupun sampai ke Kaabah berapa kali kuliah ada macam tu, pergi sana macam malaikat, balik cerita kat kita lagi, oh I seronok, I happy, you know, I dapat semayang 2 kali kat Raudhah, I happy sangat. Depan rumah dia masjid Raudhah, tiap hari dia ada taklimat buta perut. Nampak ada kat taman Raudhah ada depan rumah taklimat. Nampak ada Allah. Pasal tu kita bila mana Allah boleh bagi kat kita peluang ini, Allah bagi, Allah sentuh hati kita, boleh bagi peluang kat kita. Gila dengan kuliah, Ustaz tengok selalu hampa lah, gila dengan kuliah saat ni, malam saat ni, yang Tuhan ni ambil peluang ni, kuatkan diri, ya Allah, kuatkan diri. Mudah-mudahan kita dikukuhkan oleh Allah Ta'ala iman yang kukuh, dan kita sentiasa berada di manhaj yang betul. Kita selalu minta ke Allah Ta'ala, kan, Rabbana atina fid dunya hasanah, Tuhan kami bagilah, Rabbana, Tuhan kami, atina, bagi kat kami, dalam dunia kami dunia hasanah. Hasanah di sini ulama terjemah ilmu. Di dunia bagilah kat kami ilmu, wa fil akhirati, dan di hari akhirat esok ni hasanah. Hasanah di hari akhirat, apalagi syurga. Wa qina adzabannar, ilmu kita ni tolak api neraka Allah Ta'ala. Asal ilmu yang bermanfaat, dia akan tolong kubur kita. Mudah-mudahan dengan kuliah yang sebar ringkas ni, Allah bagi kita, ya Allah, ilmu yang bermanfaat yang boleh tolong kita di kubur kita nanti. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Macam kan kita ada di maktab, bila kita mengajar ada guru besar duk tengok kat belakang. Lepas tu dia bagi putus.